Hai, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Hafizi, semalam kita sudah menyaksikan pembentangan Belanjawan 2021 yang pastinya dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, yang mana kalau kita tengok Belanjawan 2021 ni mencipta sejarahnya tersendiri kerana merekodkan peruntukan tertinggi setakat ini yang pernah disaksikan oleh negara, dan peruntukannya ialah 322.5 bilion ringgit. Kita lihat mencakupi kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi, dan yang pastinya usaha kerajaan juga kita lihat tertumpu kepada menjana peluang pekerjaan yang amat diperlukan rakyat ketika ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan muka hadapan paparan akhbar hari ini, Hafizi. Dan kalau kita lihat kepada berita harian, yang pertama kita ingin menyaksikan apa agaknya di paparan muka hadapan berita harian, di mana dapat saksikan dijelaskan mengenai 322.54 bilion semua dapat manfaat, ada RM500 sebulan, 1.7 bilion juga diperuntukkan, begitu juga dengan 600 bantuan khas kaki tangan awam dan 2 bilion bagi bantuan PKS dan sebagainya. Dan kita akan sentuh sedikit mengenai perkara-perkara ini yang telah diperincikan, begitu juga dengan The Star. Apa agaknya di muka hadapannya? Ya, The Star lebih kurang juga dengan berita harian The Biggest Budget menjadi tajuk utama pada muka hadapan The Star pada hari ini, yang pastinya menyenaraikan apa mungkin bantuan-bantuan yang diberikan kerajaan kepada rakyat pada tahun ini. Tetapi saya tertarik dengan muka hadapan New Straits Times apabila wajah-wajah petugas harapan yang gembira dipaparkan di hadapan New Straits Times tu. Ditulisnya 2021 budget, how it benefits you. Dan kita tengok, kita tahu banyak inisiatif atau insentif yang diberikan kepada petugas harapan dalam Belanjawan 2021 tahun ini. Ia lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi kita akan kupas mengenainya. Betul. Pada jam 8.30 pagi ini juga reaksi pakar ekonomi dan juga bagaimana mungkin usahawan melihat dengan belanjawan yang diberikan pada tahun ini. Betul, dan ini salah satu perkara yang dinanti-nantikan oleh orang ramai. Ini antara tumpuan lah yang paling disebut-sebut. Sebelum ini hangat diperkatakan mengenai pengeluaran akaun 1 KWSP. Dan semalam ada berita baik untuk mereka yang berkemungkinan ini adalah kita sasarkan kepada mereka yang terjejas disebabkan oleh pekerjaan, dibuang kerja dan sebagainya, di mana kerajaan telah pun membenarkan untuk mengeluarkan simpanan akaun 1 KWSP secara bersasar menerusi Belanjawan 2021, dan kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata kebenaran secara bersasar itu akan membolehkan ahli KWSP untuk mengeluarkan RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan, di mana ia akan meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Dan sebelum ini juga kita dapat ketahui mengenai KWSP, pengeluaran akaun sebelum ini adalah melihat kepada akaun 2, iaitu program ataupun inisiatif iLestari yang membenarkan sama untuk mengeluarkan RM500 sebulan dan sebagainya, dan ini sekaligus dapat mengurangkan beban rakyatnya. Ini ditunggu-tunggu oleh semua rakyat, sama ada pengeluaran akaun 1 dapat dikeluarkan atau tidak, dan telah pun dijawab sendiri oleh Menteri Kewangan di sini. Dan dalam masa yang sama kita lihat sasarannya adalah pertama B40, kedua adalah disasarkan kepada 600,000 ahli caruman sahaja, dan kita nak tahu adakah perkembangan seterusnya nanti, adakah dengan angka 600,000 ini cukup untuk pencarum mengeluarkan simpanan akaun 1 KWSP, sebab kita tahu lebih ramai lagi rasanya dalam 700 hingga 800,000 menganggur ketika ini, dan adakah jumlah 600,000 ini cukup untuk sasaran pengeluaran akaun 1 KWSP. Tapi ada wakil daripada KWSP iaitu Ketua Pegawainya Tunku Ali Zakri Alias berkata bahawa perincian lebih lanjut mengenai kemudahan pengeluaran akaun 1 KWSP secara bersasar akan diumumkan pada 11 November, dan katanya permohonan penambahan kemudahan pengeluaran bersasar itu akan bermula pada Januari 2021 ini.
dan katanya kemudahan pengeluaran tambahan ini adalah khusus dan disasarkan kepada ahli yang benar-benar memerlukan bantuan wang tunai. Dan beliau kata kemunculan gelombang baru kes COVID-19 telah mengakibatkan proses pemulihan ekonomi yang tidak menentu sehingga menyebabkan sebilangan ahli kembali dengan berdepan dengan masalah kewangan. Memang kita tahu setiap hari ada saja kita laporkan mengenai bagaimana PKS cuba menghadapi cabaran ketika ini, bagaimana mereka daripada bekas-bekas pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor penerbangan misalnya, kan? Betul. Dan kerajaan juga perlu memerhatikan sekiranya ia diberikan ataupun tidak secara bersasar, maka apa yang perlu ditanggung oleh KWSP ataupun kerajaan adalah ia menyukarkan pihak kerajaan untuk terus menjana pendapatan negara dan juga menampung perbelanjaan untuk rakyat dan meningkatkan wang simpanan persaraan rakyat. Dan hal itu memang difikirkan oleh kerajaan kerana kita berhadapan dengan krisis ini. Dalam masa yang sama kita juga perlu menjana kewangan terutamanya bagi KWSP untuk membuat pelaburan dan sebagainya untuk menjana pelaburan pada masa hadapan anda. Dan ini kita melihat kepada KWSP sebagai contohnya, bagi akaun 70% daripada pendapatan ataupun dana yang disumbangkan oleh pekerja dan juga majikan diletakkan dalam akaun 1. Bagi akaun 2 adalah 30%, dan di mana setiap pekerja akan menyumbang daripada gajinya adalah 11% dan syarikat akan menyumbangkan sebanyak 12%. Keseluruhan 23% akan disumbangkan melalui gaji pekerja-pekerja. Itu sedikit sebanyaklah info mengenai KWSP. Bercakap mengenai perkara itu, ada juga diumumkan mengenai 11% itu, Fizi. Kerajaan telah memutuskan bahawa caruman KWSP diturunkan dari 11% kepada 9%. Dan menurut Menteri Kewangan, inisiatif itu bagi meningkatkan pendapatan boleh guna ahli KWSP. Kadar caruman minimum KWSP itu akan dikurangkan kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Mungkin ramai yang akan lebih banyak cash yang dapat kita perolehi daripada penurunan caruman KWSP ini. Tapi kita nak beralih juga dari satu lagi tumpuan dalam belanjawan 2021 ini. Saya kira ini antara perkara yang paling ditunggu-tunggu ramai mengenai keputusan moratorium. Dan ini perkara yang telah dibawakan, iaitu dua pilihan moratorium bermula pada Disember ini. Dan kalau kita tengok perinciannya, katanya institusi perbankan akan menambah baik bantuan bayaran bersasar kepada peminjam kategori B40 yang merupakan penerima BSH, bantuan sara hidup, dan bakal penerima bantuan prihatin rakyat BPR. Dan Menteri Kewangan berkata selain BSH dan BPR, peminjam dari kalangan perusahaan mikro dan jumlah pinjaman di bawah RM150,000 turut layak menerima manfaat dari dua pilihan yang akan diberi. Pilihan pertama adalah menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan, atau pilihan kedua, pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Dan peminjam yang layak hanya perlu menghubungi pihak bank untuk membuat pilihan option dan menyempurnakan dokumentasi. Untuk peminjam dari golongan M40, proses permohonan bantuan bayaran balik pinjaman akan juga dipermudahkan. Baik, itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban bagi mereka yang terjejas dengan penularan COVID-19 ini. Begitu juga dengan perniagaan-perniagaan yang terjejas dengan pemberian moratorium ini ataupun pemberian konsep ataupun dalam segi kita mengubah dari segi untuk melaksanakan BSH dan juga sebagainya. Gigi, kalau kita lihat kepada satu lagi perkara, iaitu apa yang telah diperkatakan oleh Perdana Menteri, iaitu mengatakan belanjawan 2021 ini adalah berkonsepkan prihatin rakyat, dan di mana ia merupakan terjemahan kepada prinsip ataupun konsep prihatin rakyat yang didokong oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dan menurut Perdana Menteri, kerajaan tekad memastikan kebajikan rakyat tidak diabaikan sama sekali selain meneruskan momentum yang dicapai selepas pelaksanaan pakej rancangan sebelum ini. Dan katanya belanjawan ini juga mencerminkan hasrat dan keperluan rakyat
serta perniagaan hasil maklum balas daripada 6,000 respons yang diterima melalui pelbagai platform dan sesi libat urus yang dibuat. Dan sebelum ini kita juga dapat saksikan bagaimana kerajaan telah pun memanggil pakar-pakar dan juga pemain-pemain industri, begitu juga dengan pihak pembangkang untuk menyuarakan apa agaknya hasrat mereka dan juga apa agaknya aspirasi mereka untuk Belanjawan 2021 ini, dan semestinya ia berkisarkan kepada untuk memulihkan ekonomi, begitu juga untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dan pelbagai inisiatif telah pun dirangkumkan dalam satu belanjawan yang begitu konklusif kita lihat pada semalam ya, JJ. Ya, bercakap mengenai perkara itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI juga turut senada dengan Perdana Menteri yang menyifatkan Belanjawan 2021 yang dibentangkan pada semalam dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat dan bukti bahawa Kerajaan Perikatan Nasional prihatin terhadap nasib rakyat. Itu yang dikatakan oleh Menterinya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang berkata bahawa peruntukan yang dicadangkan oleh Kementerian Kewangan ini bertepatan dengan peranan yang sedang dimainkan oleh MITI, iaitu Kementerian Bertanggungjawab dalam sektor ekonomi negara. Katanya kita sedang berusaha dengan Kementerian Kewangan dan unit perancang ekonomi untuk melihat bagaimana langkah-langkah inisiatif dapat menyokong dan mempercepatkan pemulihan ekonomi negara melalui pengukuhan daya saing PKS. Itu yang dikatakan dalam sidang media yang diadakan di Parlimen selepas saja pembentangan Belanjawan 2021 semalam. Dan dalam masa yang sama, kita nak lihat apa yang dikatakan oleh blok pembangkang mengenai pembentangan Belanjawan 2021 ini, dan ini antara yang paling banyak mendapat reaksi ataupun kalau dekat social media itu di tweet, dekat Twitter tu paling banyak di retweet adalah persoalan yang dilontarkan oleh bekas Menteri Belia dan Sukan atau Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman yang mengkritik peruntukan 81 juta ringgit oleh Kerajaan Perikatan Nasional kepada Jabatan Hal Ehwal Khas atau JASA di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2021. Dan apa yang dikatakan adalah belanjawan pada yang memperuntukkan 81 juta ringgit oleh kerajaan PN kepada jasa ini sepertinya lebih daripada apa yang telah diperuntukkan oleh Barisan Nasional pada ketika dahulu, iaitu mendapat 30 juta ringgit. Dan katanya, ini kata daripada Syed Saddiq, malangnya peruntukan baik polis sekolah Daif dikurangkan ke 58 juta ringgit. Dan beliau juga mempertikaikan mengenai jasa mendapat 80 juta ringgit, projek bekalan air Felda pun hanya dapat 51 juta ringgit. Jadi projek jalan Felda dimansuhkan terus, harap orang Felda cari nanti apa fungsi jasa ini. Dan itu menjadi pertikaian mengenai apakah peranan yang dimainkan oleh jasa ini, adakah ia sangat diperlukan pada ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini ataupun tidak. Itu nanti kita akan dapatkan pula respon daripada pemimpin-pemimpin kita. Kita akan lihat perkembangannya. Penting untuk mereka memberi penjelasan mengenai perkara itu. Dan dalam masa yang sama kita nak lihat apa kata Kementerian Kesihatan Malaysia apabila banyak inisiatif dan insentif yang diterima oleh petugas Barisan Hadapan. Antaranya lah petugas Barisan Hadapan KKM akan menerima RM500 secara one-off. Ini antara insentif yang diberikan dalam Belanjawan 2021 ini. Dan menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, ia merupakan satu belanjawan yang memperkasakan usaha memerangi COVID-19, dan menurutnya beliau juga meluahkan rasa penghargaan dan terima kasih ke atas keprihatinan rakyat kerajaan yang memperuntukkan tambahan RM1 bilion untuk memerangi COVID-19 pada tahun depan. Dan katanya dalam mendepani krisis pandemik COVID-19 yang disifatkan sebagai tidak pernah terjadi sebelum ini, negara khususnya KKM memerlukan penyelesaian yang luar biasa. Katanya peruntukan lain yang turut diumumkan bagi sektor perkhidmatan kesihatan awam juga amat ditunggu-tunggu, dan peruntukan 90 juta ringgit untuk vaksin pneumokokal kepada 500,000 kanak-kanak melalui program imunisasi kebangsaan sememangnya sesuatu yang amat dinanti-nantikan. Saya apabila disebut mengenai peruntukan 90 juta ringgit vaksin pneumokokal tu, saya rasa merupakan satu perkara langkah yang sangat kehadapan dan sangat baik sekali, kerana ia telah banyak kali diminta oleh Kementerian Kesihatan kerana ia memerlukan satu kos tambahan untuk vaksin kepada anak-anak ini, dan apabila ia diberikan tentunya akan memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak
luar bandar Betul. atau kanak-kanak miskin terutamanya yang berada di Sabah atau Sarawak. Dan begitu juga dengan satu lagi peruntukan di mana pengukuhan program kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan serta penyalahgunaan barang yang terlarang sebanyak 24 juta ringgit diperuntukkan. Ini satu perkembangan yang kita harus sambut baik kerana kita melihat kepada kesedaran kesihatan mental ini perlu dipertingkatkan kerana kita tidak mahu apa-apa perkara yang melibatkan kepada perkara luar jangka berlaku dalam keadaan pandemik, begitu juga dalam keadaan kita mendepani krisis COVID-19 ini. Dan Gigi, kita ingin melihat juga kepada perkembangan COVID-19 di negara kita. Seperti biasa kita bawakan perkembangan-perkembangan semasa dari segi statistik jumlah kes dan juga dari segi jumlah mereka yang telah pun sembuh dan sebagainya. Dan semalam juga mencatatkan satu rekod yang baru di mana negara telah pun mencatatkan sebanyak 1,755 kes baru dengan 2 kematian dilaporkan. Dan ia merupakan jangkitan harian tertinggi setakat ini sejak pandemik itu melanda negara dengan jumlah kumulatif terkini ialah sebanyak 38,189 kes dan daripada jumlah 1,752 merupakan kes penurunan tempatan manakala 3 kes import dan kata KKM, kes jangkitan baru harian tertinggi direkodkan di Sabah dengan 1,199 kes manakala Pulau Pinang dengan 192 kes. Pastinya angka ini sangat mengejutkan. Ada orang cakap belanjawan tertinggi dan hari itu juga adalah merupakan angka kes tertinggi dan kita harapkan semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga dan pastinya yang terkejut sekali apabila rekod di Sabah dengan 1,199 kes sangat tinggi ya Hafizi, melebihi 1,000. Biasanya kita akan dengar tentunya 3 angka tapi kali ini melebihi 3 angka itu sendiri, dalam 4 angka mungkin pastinya merisaukan mereka yang berada di Sabah. Dan kalau kita tengok update kluster juga, senarai kluster yang dilaporkan juga bertambah di Sabah saja. Kalau kita boleh lihat di Twitter KKM di sini, 564 daripada 1,199 kes baru itu adalah dari kluster penjara Sandakan iaitu sebanyak 372. Keduanya adalah dari penjara Kepayan 8 kes dan kemudian adalah pusat tahanan sementara Tawau 184 kes yang mana majoritinya untuk 1,199 kes ini adalah kes di dalam tembok tahanan iaitu di dalam penjara. Dan kita risaukan bagaimana keadaan yang sangat kecil di situ, bagaimana KKM mengawasi jarak antara satu sama lain dan kita tahu ada beberapa tahanan telah diasingkan di pusat tahanan sementara dan masih lagi juga mencatatkan kes di situ 184 dan kita harapkan ada satu penyelesaian yang baik kerana mereka yang berada di dalam penjara itu bukan hanya melibatkan tahanan tetapi juga petugas-petugas barisan hadapan, polis dan juga pegawai-pegawai penjara dan sebagainya. Betul. Dan kita akan melihat kepada apa agaknya lagi peruntukan dikeluarkan untuk menghadapi COVID-19 dan juga kepada KKM ini dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, tadi kita banyak memperincikan mengenai belanjawan 2021 dan kita tahu ini belanjawan yang terbesar pernah dibelanjakan ataupun pernah diperuntukkan oleh kerajaan dan di mana ada dari segi kos untuk pembangunan begitu juga kos untuk dari segi pengurusan dan satu lagi adalah melihat kepada kos untuk kita tangani COVID-19 dan kita ingin memperincikan mengenai apa agaknya tindakan ataupun apa agaknya peruntukan yang diberikan kepada oleh kerajaan untuk menangani COVID-19 ini. Begitu juga untuk kita persediaan untuk kita mendapatkan vaksin dan sebagainya dan ini telah pun diperjelaskan di mana kerajaan komited untuk mendapatkan sumber vaksin COVID-19 melalui penyertaan dalam program COVID-19 Vaksin Global Access ataupun COVAX dan menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, komitmen itu akan melibatkan kos melebihi 3 bilion ringgit bagi memenuhi keperluan rakyat Malaysia dan di samping itu beliau berkata bagi menggalakkan rakyat mendapatkan vaksinasi mencegah penularan penyakit
kerajaan juga bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan, dan katanya kerajaan bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi seperti pneumococcal, influenza serta COVID-19. Dan sebelum ini juga Menteri Mosti telah pun menyatakan pendiriannya di pihak Kementerian Mosti untuk kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit untuk kita memberikan vaksinasi kepada lebih daripada 70% rakyat Malaysia yang layak, dan semestinya keutamaan akan diberikan kepada mereka yang petugas Sebahagian Harapan disusuli dengan masyarakat daripada golongan B40 dan sebagainya, dan semua ini akan disediakan oleh kerajaan dan dianggarkan paling awal kita akan menerima vaksin adalah sekitar pada awal tahun hadapan. Dan pastinya ia adalah satu peruntukan yang menggembirakan ramai pihak kerana ini yang paling penting ketika ini, iaitu vaksin COVID-19. Dan kita nak bawakan sedikit perkembangan PRK Batu Sapi, perkembangan politik yang mana Warisan telah sahkan akan bertanding dan sudah kenal pasti calonnya, dan Parti Warisan Sabah mengesahkan bahawa perkara itu akan diumumkan oleh Presiden Parti Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebelum hari penamaan calon yang dijadualkan pada 23 November ini. Keputusan siapa yang akan dicalonkan sudah ada katanya. Kita akan tunggu keputusan pimpinan tertinggi, dan katanya kita ada parti komponen lain dalam Warisan Plus untuk kita bincang, dan kenyataan mengenainya akan dibuat Presiden Warisan sebelum penamaan calon. Dan sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah juga mahukan SOP yang lebih ketat dilaksanakan pada PRK tersebut, dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata SOP itu perlu bagi mengurangkan penyebaran wabak COVID-19 dalam kalangan pengundi dan jentera parti yang bertanding. Dan saya kira ini masanya untuk kerajaan melihat bagaimana mengadakan PRK dalam keadaan begitu selamat. Mungkin boleh dipertimbangkan untuk mengadakan undian secara bergerak mobile, secara bergeraklah, kan mudah alih atau pos, undi pos dan sebagainya, kerana ia melibatkan keselamatan rakyat di Sabah itu sendiri, dan kita tahu Batu Sapi juga dalam zon merah ketika ini. Dan bercakap mengenai pengundian ini, sejak beberapa hari lalu kita menyaksikan kepada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang pengiraan undinya masih lagi berjalan pada ketika ini. Semalam kita telah pun menyaksikan Joe Biden telah pun mendapat undian sebanyak 264. Hanya lagi 6 saja untuk melayakkan beliau untuk memegang jawatan sebagai presiden dan sebagainya. Namun perkiraan undi masih lagi belum mutamat sehingga kini, dan kita dapat saksikan ini perkembangan yang baru, iaitu Biden mendahului Trump di Pennsylvania, cerahkan peluang ke White House di mana Joe Biden mendahului Donald Trump di Pennsylvania, sekaligus mencerahkan peluangnya untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-46. Dan kita memetik laporan FT.com, calon dari Parti Demokrat itu dilaporkan sedang mendahului dengan 5,500 undi di mana kiraan masih lagi sedang berjalan. Dan jika Biden berjaya memenangi 20 undi elektoral di Pennsylvania, beliau akan mempunyai lebih dari cukup undi untuk ke White House, dan Biden juga kini sedang melalui di 3 lagi negeri di Amerika Syarikat. Dan kita dapat saksikan juga berdasarkan laporan CNN, Biden sedang melalui kiraan undi dengan 253 undi elektoral berbanding Presiden Trump yang mendapat 213 undi elektoral. Dan kalau kita tengok ada perkembangan yang dibawakan oleh Ketua Pesuruhjaya Bandar Philadelphia, Lisa Dili, yang memaklumkan bahawa tinggal lagi 40,000 undi untuk dikira ketika ini sebelum pengesahan dapat dilakukan, sama ada keputusan memihak kepada Donald Trump ataupun Joe Biden. Dan katanya kemas kini mengenai kiraan itu juga menyatakan bahawa ketika ini sebanyak 690,360 jumlah undi telah dikira, dengan lebih 300,000 daripadanya adalah undi pos. Dan tapi kita tahu sebelum ni ada pihak dari kempen Trump itu telah berusaha untuk menghentikan perkiraan undi di Philadelphia atas dakwaan bahawa pegawai bandar di sana tidak diberi akses untuk menjadi pemerhati pusat kiraan undi.
tetapi kita tahu juga Hakim Persekutuan di sana juga telah menolak dakwaan berkenaan. Dan Donald Trump dalam ucapannya semalam di White House ada membuat satu dakwaan bahawa Parti Demokrat di Pennsylvania cuba menipu dalam keputusan undian di sana. Tapi kita tahu tiada bukti kukuh yang dikemukakan, hanya adalah dakwaan kosong setakat ini. Tetapi ada juga yang membidas kata-kata Donald Trump itu. Kalau kita tengok Datuk Bandar Philadelphia, Jim Kenney juga membidas bahawa sudah tiba masanya Trump mengakui hakikat kekalahannya. Tapi apapun keputusan rasmi belum dikeluarkan, kita tahu Joe Biden sekarang tengah lead, jauh juga meninggalkan lebih daripada saya kira 30 kerusi meninggalkan Donald Trump ketika ini. Dan menurut pusat kiraan undi juga di Philadelphia misalnya, mereka katanya memerlukan beberapa hari lagi untuk mengira undi-undi pos ini. Dan itu melihat kepada sistem demokrasi di Amerika Syarikat itu sendiri, dan melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Trump yang menyatakan pelbagai spekulasi mengenai ketidakadilan dan sebagainya, di mana seorang lagi individu yang cukup terkenal iaitu aktivis alam sekitar Greta Thunberg meminta Presiden Trump agar untuk kekal tenang dan menangani sifat barannya. Di mana kenyataan itu dibuat melalui Twitter peribadi remaja 17 tahun dari Sweden itu adalah bagi membalas ciapan Trump tahun lalu yang meminta perkara yang sama daripadanya. Dan ini katanya iaitu ini tidak munasabah Donald Trump harus menangani isu baran kemudian pergi tonton filem lama bersama kawan. Chill Donald, chill. Begitu relax dan chill dia bercakap. Saya rasa mungkin ada rasa dendam lagi lah Greta Thunberg terhadap Donald Trump ni, sebab kita ingat lagi kisah dahulu bila Donald Trump turut menegur Greta mengenai isu alam sekitar. Tapi kita tahulah apabila Donald Trump ni tweet stop the count tu, dia mencetuskan pelbagai reaksi dari seluruh dunia yang seolah-olah Trump ni cuba untuk menghentikan perkiraan undi. Tapi apa pun kita akan bawakan perkembangannya mengenai pilihan raya Presiden 2020 di Amerika Syarikat ini. Keputusannya semua satu dunia menantikan. Kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Dengan itu, berakhirnya Awal Ni Pagi untuk jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafizul Roslan. Assalamualaikum.